Panjang hadis ini. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpah kurniakan kepada kita kehidupan yang penuh dengan manfaat, dapat menjauhkan segala kejahatan dan menambahkan lagi ibadat penghambaan kepada Allah. Moga-moga senantiasa diri kita ini dalam bimbingan Allah dan beroleh ampunannya setiap masa, setiap ketika. Juga salawat dan salam kehadirat baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berada di dalam hati kita. Moga beroleh kita syafaatnya dan beroleh kita pemilihan sebagai umat Nabi yang kelak diberikan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang hadirin yang dirahmati Allah, Allah sana ramai. Tadi tengah kosong, tapi tak apalah, kena pandang kiri kanan ni tuan. Pada malam ini kita akan menyambung lagi beberapa peringatan dan juga perkongsian ilmu, mutiara ilmu yang tidak pernah hilang daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala alaih, dan malam ini kita masuk pada hadis yang panjang, yakni hadis yang ke-46. Satu hadis yang panjang, mungkin makan masa 2 hari kita akan bicarakannya. Tapi pada malam ini kalau kita melihat, kita masih lagi dalam mengambil faedah tentang kesabaran di dalam kehidupan ini, kesabaran di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesabaran kita dalam menghadapi ujian yang tidak pernah padam, tidak pernah terhenti selagi kita ini sebagai hamba Allah, yang sebagaimana dinyatakan dalam hadis-hadis yang lalu itu mafhumnya daripada hadis Nabi SAW. Bila Allah menyayangi seorang hambanya, maka akan diujilah hambanya itu, sehingga ke tahap yang paling getir, tahap yang paling rasa macam tak tertahan lagi, dah berserah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itulah akan datangnya bantuan pertolongan daripada Allah. Ataupun kita memang telah ditakdirkan menerima sahajalah apa yang telah diuji oleh Allah SWT itu dengan rela hati dan juga redha terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin untuk sekalian, hadis yang agak panjang pada malam ini kita akan bacakan matannya dan kemudiannya sedikit terjemahannya, moga-moga dapat kita ambil manfaat. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana ibnu li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki fa kharaja Abu Talhah fa qubida sabi falamma raja'a Abu Talhah qala ma fa'ala ibni qalat Ummu Salim wa hiya Ummu Sabi وأسكن مكانا فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وروا الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما. فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتمرات فقال أمعه شيء؟ قال نعم تمرات
fa akhadhaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam famadaghaha thumma akhadhaha min fihi faja'alaha fi as-sabi thumma hanakahu rasammahu Abdullah. Kita bacakan terjemahan daripada hadis yang daripada matan yang awal ini. Maksud hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya anak Abu Talhah sedang sakit. Di waktu dia keluar bekerja, anaknya meninggal dunia. Setelah Abu Talhah setelah kembali, Abu Talhah bertanya kepada istrinya, bagaimana keadaan anakku? Kata Ummu Salim, ibu anak itu keadaannya lebih tenang daripada dahulu. Selepas itu isterinya menghidangkan makanan, lalu Abu Talhah pun makan malam, kemudiannya menyetubuhi isterinya. Apabila selesai, isterinya berkata, kebumikanlah anak itu. Pada pagi esoknya Abu Talhah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu hal yang berlaku semalam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Talhah, adakah kamu bersetubuh dengan isterimu malam tadi? Abu Talhah menjawab, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik lahuma, yang bermaksud, ya Allah berkatilah mereka suami isteri. Lalu Ummu Salim melahirkan lagi seorang anak lelaki, maka Abu Talhah memberitahu memerintahkan agar Anas membawa anak itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta dengan beberapa biji buah kurma. Nabi bertanya kepada Anas, adakah bersamamu sesuatu? Dijawab oleh Anas, ya, beberapa biji kurma. Kemudian Nabi SAW mengambil dan mengunyah kurma itu, kemudian dikeluarkannya daripada mulutnya dan disuapkan ke mulut bayi itu dan disapukan di langit serta diberikan namanya Abdullah. Ini pada awal hadis Nabi SAW ini yang berkait dengan kisah Abi Talhah ataupun Abu Talhah. Kita dapat sedikit bayang-bayang lah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, satu kisah yang berlaku kepada seorang sahabat. Abu Talhah namanya Talhah, Abi Talhah bin Ubaidillah. Dan di dalam himpunan sejarah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Talhah ini dia termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama yang disebut ni, Abu Talhah ni, yang sedang berhadapan dengan ujian yang hebat ini, walaupun diganti kembali anaknya dengan izin Allah SWT, tapi dia melalui zaman yang penuh kesabaran. Dan Abi Talhah ini dia daripada awalnya lagi memang telah pun beriman kepada Nabi SAW pada usia yang muda. Satu riwayat menyatakan umurnya 15 tahun. Bila dia beriman dengan Nabi SAW, maka dia pun yang asalnya itu seorang peniaga, anak seorang kaya, tapi telah pun disekat kekayaan dia, harta bendanya. Tapi dia ni memang pandai berniaga, walaupun dia tidak ada harta benda ataupun barang perniagaan lagi dah, tetapi dengan bantuan para sahabat dia meniagakan beberapa lagi barang yang dia mahir. Antaranya ialah menjual kain. Maka Allah bagi dia perniagaan yang berjaya. Dan banyak lagi kisah Abu Talhah ini yang boleh kita samping-sampingkan dalam pembacaan nanti. Tapi apapun, Abu Talhah ini ataupun Abi Talhah ini dia dinyatakan oleh Nabi SAW, hendakkah dia pada ketika Nabi sedang berehat dengan sahabat ramai-ramai, pada masa itu sudah pun berada di Madinah. Talhah ini dia adalah sahabat yang lahir di Mekah, kemudiannya bersama berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika duduk-duduk, Nabi pun kata dengan sahabat, nak tak kau lihat syahid yang hidup berjalan depan kau? Jadi terkejut sahabat, mana ada syahid yang
Mana ada syahid yang hidup. Syahid ni maksudnya mati. Rupanya selang beberapa ketika lalu Abi Talhah ni. Jadi Nabi kata, ni syahid yang hidup ni. Kenapa demikian? Kerana tubuh badan Abi Talhah ini penuh dengan pagut-pagut luka. Dan ianya menjadi perisai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 1-2 siri peperangan Nabi. Ya. Jadi banyak pagut. Itu baru sahabat lah. Ya. Kita ni ada pagut tuan, tapi pagut nyamuk je lah. Itu pun dah risau semacam. Orang risau dengan nyamuk, petang-petang bakar sampah kat rumah. Ada jiran, rumah satu lot. Jadi dia memang bela semak. Itu kan jarang dengar tuan. Dia memang bela semak belakang rumah dia. Jadi beberapa hari, mungkin seminggu ke 10 hari ke, dia akan mesen rumput. Kemudian mesen tu, rumput itu akan dibiarkan dulu, dan sebahagiannya dia akan himpunkan dekat tempat bakar. Lalu tu jadi stok bakar, stok untuk bakar setiap hari. Habis stok tu, dia mesen pula lagi 10 hari, sebelah tu pula. Jadi semak sebelah sini, semak sebelah sana. Jadi ni dah bersih, kemudian bersemak sana pula. Perangai jiran macam ni pun ada. Kita pun kadang-kadang pelik. Dulu kita anggap macam mungkin dia tak ada kodrat lah nak habiskan belakang rumah atau depan rumah tu rumput yang naik. Tapi rupanya dia punya strategi dia. Dia nak memastikan setiap hari dapat bakar sampah. Alhamdulillah lah musim hujan ni tak dapat ada bakar sampah kan. Jadi rumah sebelah menyebelah tak adalah bising pasal asap masuk dalam rumah. Jadi seorang jiran datang jumpa dengan dia kata, "Bang, abang kalau nak buat cara tradisional ni halau nyamuk, sebab anak abang ni ada kecil kan sebagainya, abang ambil sampah tu masuk dalam rumah, bakar kat dalam sudut rumah tu, kan, jadi tak ganggu orang." Sebab bab asap sekarang ni dia dah jadi satu yang sensitif. Tak semua orang boleh terima kita bakar sampah setiap hari. Jadi bila kena sound dah bergaduh. Dia kata, rumah Den, suka hati Den lah nak bakar. Mana boleh kan. Kalau kau bakar, semua asap masuk dalam rumah kau tak apa. Ini orang sebelah menyebelah, jiran sebelah menyebelah, pedih biji mata. Jadi hadirin tu sekalian, orang kita takut dengan nyamuk. Orang bakar sampah sehingga mendatangkan fitnah, mendatangkan pergaduhan, pergeseran di antara jiran. Dan jiran yang tak boleh fikir ini adalah masalah bersama, dia anggap tu bukan masalah dia. Yang dia tahu kononnya bakar sampah, nyamuk selesai masalah, nyamuk tak datang. Ini kan takut dengan nyamuk. Sahabat Nabi penuh dengan parut luka, pedang lah, tombak lah. Jadi kita bergaduh hal yang kecil-kecil, tapi sahabat Nabi tu dah diisytiharkan oleh Nabi syahid hidup. Tengok ni, siapa dia syahid yang hidup? Itu dia, Abi Talhah bin Ubaidillah. Hadirin mati Allah sekalian, itu perbincangan awalnya lah kita melihat hadis Nabi SAW ini nak membicarakan kepada kita tentang kesabaran ni, tentang seorang lelaki yang cintanya, rindu kasihnya kepada Nabi SAW daripada umurnya belasan tahun. Salah satu riwayat kata 15 tahun Abu Talhah ni. Dia tak sempat nak mengikut perangai-perangai anak-anak muda jahiliah pada zaman dia. Lalu ketika di Mekah dia membesar tu, dia banyak ikut keluarga dia untuk berniaga, berdagang, sama ada di Syam, kemudian turun di Yaman ataupun di sekitar Mekah ketika itu, ikut musimnya. Umur 15 tahun dah diberi kepercayaan oleh keluarga dia untuk pegang satu perniagaan, antaranya adalah jual kain. Tapi kain bukan sebarang kain, kain yang bagus-bagus. Jadi di sini
Abi Talhah ini adalah seorang sahabat Nabi yang muda sikit dari Nabi. Kerana dia bila ada satu cerita Abi Talhah ini, sebelum kita bawa lah cerita yang lain dia kan, dia sampai di Syam, lalu di dalam pasar di situ seorang rahib datang, lalu bertanya, ada tak rombongan pedagang peniaga daripada Mekah? Lalu angkat tanganlah beberapa peniaga daripada Mekah ni, termasuklah Abi Talhah yang ada. Lalu dia pun, yakni rahib ini ataupun pendeta ini daripada Nasrani, dia kata, dah lahir tak kat sana seorang Nabi namanya Ahmad? Jadi rombongan ni bila dengar nama Ahmad, dia pun tak ada lagi, dia kata, tak ada dengar pun, dia kata, ada tak orang yang mengaku Ahmad tu ciri-cirinya macam ni, rambutnya begini, jalannya begini, dia tu anak yatim piatu dah, dia tu anak yatim ketika kecilnya, kemudiannya sekarang ni pun dia dibesarkan oleh bapa saudara dia. Lalu dia orang pun cari, tapi namanya Muhammad bukan Ahmad. Jadi kata mungkin salah lah, dia kata kan, tak apalah biar. Tapi didengar oleh Abi Talhah ni, dia terkesan, dia tiba-tiba macam teringat betul pertanyaan daripada rahib ni. Lalu dia pun pergilah kepada rahib tu sendiri. Selepas habis berniaga, kita jumpa, kenapa nak tanya pasal Ahmad yang menjadi Nabi? Lalu dia ceritalah, Ahmad itu adalah Nabi yang penutup kepada segala Nabi. Selepas ni takkan ada Nabi lagi dah. Kalau kau berada pada zaman ini dan dia telah muncul di Mekah, berlumba-lumbalah untuk jadi orang yang pertama beriman dengan dia. Aku kalau ditakdirkan memang telah lahirlah Ahmad itu, ataupun telah diangkatlah sebagai Nabi Ahmad itu, aku akan berada di sana mencari dia. Bila dia dengar begitu kan, dia patutnya ada beberapa minggu, tapi beberapa hari lepas tu dia ambil keputusan balik ke Mekah. Sebab orang meniaga rupanya mereka kurang ambil tahu sikit lah tentang masalah keliling-keliling kan. Sebab orang sibuk meniaga ni kadang-kadang, ataupun orang tak campur masyarakat lah kan, dia kurang lah pencampurannya dengan masyarakat. Dia fikir piyuk nasi sendiri je lah, maka dia kurang kenal nama orang. Tapi bila dia balik, lalu dia bertanya pada sahabatnya, dia kata, kau kenal tak ada orang nama Ahmad? Dia kata, Ahmad, banyak Ahmad, dia kata. Itulah, aku pun dah agak dah banyak Ahmad, dia kata. Tapi dalam pertanyaan ini, dia kata, Ahmad ni jadi Nabi. Jadi kawan dia pun tempelak lah. Dia kata, Ahmad tak ada jadi Nabi, Muhammad ada mengaku jadi Nabi, dia kata. Gitu kan. Itu lah yang muda-muda tu, yang kahwin dengan Khadijah itu. Ya, itulah yang ngaku. Tak mana-mana dapat agama baru, dia kata. Tiba-tiba mengaku sebagai Nabi. Berkejarlah Abi Talhah ni mencari Muhammad. Tapi sebelum dia berjumpa dengan Muhammad, dia cuba dia filter dulu. Dia jumpa dengan orang lebih tua daripada dia, Sayyidina Abu Bakar. Lalu dia pun bertanyalah, kalau kita panggil Pak lah kan, Pak, nak tanyalah Pak, betul ke Muhammad tu dah mengaku sebagai Nabi? Maka terus saja Sayyidina Abu Bakar tanpa takut dia kata, memang benar, dia adalah Nabi, dan dia telah mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku adalah antara yang mengikutinya, selain daripada Siti Khadijah dan juga Ali bin Abi Talib. Aku orang yang ketiga. Kalau begitu, dia kata, bawalah aku jumpa, aku pun nak beriman dengan dia. Mana kau tahu dia sebagai Nabi? Macam mana kau boleh percaya? Dia kata, aku masa meniaga di Syam tu, ada seorang rahib bagi tahu lah, ada Ahmad yang akan menjadi Nabi di Mekah, dia kata. Rupanya diterangkanlah oleh Abu Bakar, memang Ahmad itu antara nama kepada Muhammad. Dalam kita punya agama dulu tak sebut, tapi agama Nasrani ada sebut. Sayyidina Abu Bakar ni pun dia belajar juga. Jadi dia kata, yang Ahmad itu adalah Muhammad, yang sekarang ni adalah Rasulullah. Itulah bermulanya Abi Talhah ni. Dan di bawah hadis ini mengangkat darajat Abi Talhah ini
anaknya mati. Sebelum dia pergi, anaknya telah sakit. Dia dipesan kepada isterinya, apa-apa berlaku, tengok anak ni elok, bagi perhatian. Namun takdir Allah SWT mendahului. Saat dia balik daripada berniaga, anaknya meninggal dunia pada hari itu. Tapi belum lagi dikebumikan. Isterinya layan dia dengan sebaiknya. Bayangkan, isteri yang lebih tenang ni. Mana ada isteri yang boleh tenang kalau kematian anak. Suami rasanya boleh bertahan, tapi isteri. Namun Ummi Salim ini ataupun Ummu Salim ini, dia yang paling tenang. Dia kata duduk dulu, mandilah dulu, saya nanti makan. Tapi sempat ditanyakan, Abu Talha tanya kepada Ummu Salim, macam mana anak kita? Dia lebih tenang sekarang, lebih baiklah keadaan dia daripada dulu. Oh gitu. Makan, kemudian dilayanlah sebagai suami isteri. Maka paginya bangun, dia kata, bang, kubumikanlah anak pagi ni. Bagitahulah pada Nabi SAW. Terkejutlah Abi Talha. Itu dia ada sedikit dia punya sejarah yang berlaku lah. Bukan katakan Abi Talha tenang, setenang-tenangnya, tidak, terperanjat juga dia. Sebab dia berharap anak itu sehat. Maka inilah yang kisah berlaku. Sabarnya. Dan terus dia pun menyuruh seorang daripada saudaranya, Anas radhiyallahu anhu, bagitahulah kepada Nabi SAW. Selesai tu, berjumpa dia dengan Nabi SAW. Nabi tanya, adakah kau bersama dengan isteri kau malam tadi? Nabi lah kan tanam, sebab tanam ni senang je kan. Dijawablah oleh Abi Talha, ya Rasulullah, adalah berlaku. Jadi Rasulullah doakan, Allahumma barik lahuma, ya Allah berkatilah keduanya ini, pasangan suami isteri ni. Kenapa? Nabi tahu memang kematian anak ini, kalau dalam istilah lain kita panggil apa? Tragedi lah kan? Musibah besar lah kepada kita. Jangan katakan anak besar, anak kecil tu, dan apatah lagi lah anak yang dah, mungkin anak tu berapa usianya dah pandai-pandai main dan sebagainya. Maka ini lebih mendatangkan kesan dalam diri. Rasulullah doakan keberkatan. Rupanya keberkatan itu ialah apa? Allah SWT beberapa ketika, beberapa bulan selepas itu menggantikan dia dengan anak yang baru. Lahirlah anak yang baru menggantikan anak yang meninggal dunia ini. Jadi hadirin sekalian, begitulah ditunjukkan pada awalnya ini. Maka dibawalah anak itu oleh Anas, bertemu dengan Rasulullah SAW, dibawa beberapa biji tamar ataupun kurma. Lalu Nabi pun bertanya, kata, ini anak Talha, ini anak Talha, dia ada urusan yang penting. Rasulullah dah faham dah perangai Abi Talha ni. Kalau tak datang pun Nabi tahu, Nabi rela je tahu. Kadang-kadang kita ni kadang orang nak jumpa kita tapi dia hantar wakil je, kita pun terasa hati kan. Tapi dalam keadaan ini Anas yang menggantikan Abi Talha. Lalu dia kata, ni anak barunya ya Rasulullah, apakanlah, doakanlah. Lalu Nabi pun tanya kepada Anas, ada bawa apa-apa? Ada. Tadi Abi Talha suruh bawa buah tamar, buah kurma. Nabi pun mengunyahlah beberapa biji kurma, kemudian ditahnikkan bayi itu, anak Abi Talha itu, dan kemudiannya dinamakan dengan Abdullah. Jadi mungkin ini dipandang pada hadis yang lalunya, tahnik yang sunnahnya adalah pada usia bayi 7 hari. Dan Nabi adalah orang yang paling layak untuk memberikan nama kepada bayi itu. Semua diserah pada Nabi, bawa pada Nabi, Nabi menamakan dia. Kita jadi ustaz, anak buah lahir anak, tak ada dah tuan. Tak ada dah kan. Tahnik pun tak tahu dah. Anak dah makan macam-macam baru teringat, oh tak tahnik lagi lah Pak Usu. Kau lah sendiri tahnik. Kalau nak tahnik awal lagi, belum dia menyentuh makanan yang lain, tapi dia menyentuh yang manis-manis, yang lemak-lemak daripada buahan kurma. Itu yang sebaiknya. Dan namanya pun diserah pada Nabi. Nabi bagi nama Abdullah. Kalau
Budak sekarang tak mahu dia dah. Yang jenis budak-budak tak belajar ni lah, tak mahu dia dah pilih dah nama yang dia suka lah, nama yang tak nak nama Melayu lah, Danish, itu kan, nama Abraham. Ada seorang budak sekolah saya namanya Abraham. Bagus. Kau lahir kat mana? Kampung Gebok Ustaz. Nama Abraham kan, Kampung Gebok kan, tapi nak pakai kat nama tu tak apalah, pakailah. Siapa yang bagi nama? Dia kata ayah dia lah. Jadi orang tak nak nama-nama yang kampung-kampung lagi dah. Orang nak nama yang macam popular, ataupun nama yang nampak tak ada orang lain pakai nama tu. Sahabat saya, dia ada 4 anak lelaki, semua nama Nabi, mudah nama dia. Musa, lepas tu Adam, Hud, Lut. Mudah-mudah nama dia. Lut, Hud, Adam, Musa. Senang dia. Hadirin sekalian, dia tanya kepada dia, Ustaz pula, nama anak Ustaz pun macam mana pula? Nama aku panjang-panjang kat nama anak ni. Tapi bila dilihat, kalau seorang itu ada guru, seorang itu ada pimpinan, ini yang terjadi pada Abi Talhah dengan Nabi SAW. Semua diserah pada Nabi. Nabi menamakannya dengan Abdullah. Hadirin dan sekalian, kita bacakan lagi. Panjang saya sendiri pun baca dia punya matan dia pun tengok betul-betul. Wa fi riwayatin lil Bukhari qala Banu Uyainah faqala rajulun minal ansari fara'aitu 9 auladin kulluhum qad qara'ul Quran, yakni min auladi Abdullah al-Maulud. Jadi daripada lahirnya Abdullah itu tadi yang telah dinamakan oleh Nabi SAW, bayi itu daripada anak Abi Talhah, maka Abdullah itu pula mendapat 9 orang anak. Wa fi riwayatin li Muslim mata bani li Abi Talhah min Ummi Sulaim faqala li ahliha la tuhaddithu Aba Talhah bi ibnihi hatta akuna ana ahaddathu. Jadi kejadian yang kematian anak pada yang riwayat yang terawal ini, ceritanya ada di sebaliknya, yakni pesanlah Ummu Sulaim kepada orang yang hadir. Dia kata, mungkin hari ni baliklah Abi Talhah, namun janganlah bagi tahu tentang kematian anak ni, biarlah aku sendiri saja yang memberitahu kepada beliau. Faja'an fafarrad ilaihi 'asha fa'akala wa shariba thumma تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن أقواما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم قال لا. Jadi ceritanya bila pagi itu setelah dijamulah, kemudiannya diberikanlah khidmat isteri kepada suami ini. Sebelum dia nak ceritakan anaknya meninggal, dia bertanya kepada Abu Talhah, yakni Ummu Sulaim. Ini diceritakan di sini. Setelah selesai, Ummu Sulaim berkata, wahai Abu Talhah, bagaimana pendapat engkau sekiranya seorang meminjamkan sesuatu kepada suatu keluarga kemudian meminta kembali, apakah boleh keluarga yang meminjam itu menolak? Jawab Abu Talhah, tidak boleh. Ummu Sulaim berkata, harapkan ganjaran daripada Allah berkenaan dengan anak engkau yang telah meninggal. Anas berkata, maka marahlah Abu Talhah lalu berkata, engkau biarkan aku sehingga berkeadaan kotor begini, kemudian barulah engkau beritahu tentang kematian anakku. Jadi maknanya dalam keadaan belum pagi itu, belum lagi mandi hadas besar, tapi Ummu Sulaim dah bersedia dah nak cerita. Wahai Abi Talhah, kalau adalah pinjaman daripada orang kepada satu keluarga, kemudian dia minta baliklah pinjaman tu, boleh tak kita halang, kita tolak dia nak balik pinjaman tu? Berkata Abi Talhah, tak boleh lah, dia kata, kita kena pulangkan balik lah. Gitu kan. Begitulah Abi Talhah, anak kita telah pun
meninggal dunia. Allah Akbar kan. Ini tak terbayanglah kita kan macam mana kejadian kematian ni boleh berlaku begitu sekali lah. Tapi ini yang dalam hadis Nabi. Tak percaya, wallahualam lah. Tapi nak kena percayalah hadis Nabi ni. Jadi kematian yang disorokkan oleh isteri dia. Kalau nak cerita, biar aku yang cerita. Sebab mungkin dia tahu Abu Talhah ini juga adalah mungkin seorang yang pemarah ke, seorang yang peringkat awal tak terkawal. Jadi Ummu Sulaim isterinya ni tahu bagaimana nak handle dia suami je ni. Jadi kenyataannya ialah marah Abu Talhah. Marah dia. Dalam keadaan aku belum bersih-bersih lagi ni, kau nak bagi tahu benda ini. Jadi hadirin sekalian, sabar kan. Yalah, cara pergaulan antara suami isteri di kalangan orang Arab dengan cara kita orang Melayu tak sama, dengan cara orang putih tak sama, dengan cara orang Cina ke India ke ada cara-cara pergaulan yang berbeza. Ada mungkin kesamaan dan ada juga yang tidak bersamaan. Lalu yang berlaku ni boleh sorok ni kematian ni. Yang boleh beritahu nanti ialah isteri dia. Dia minta supaya dia yang beritahu pada suaminya. Maka demikian, hadirin sekalian. Lalu bersegeralah Abu Talhah pergi menemui Rasulullah SAW untuk memberitahu segala kejadian yang telah berlaku. Rasulullah SAW bersabda, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Tambah lagi, berkatlah kamu berdua pada malam hari kamu berdua. Yang ini beliau tanya, yang bermaksud semoga Allah memberkati hidupmu berdua. Anas berkata, maka mengandunglah Ummu Sulaim. Anas berkata lagi, Rasulullah SAW telah bermusafir dan disertai oleh Ummu Sulaim. Adapun Rasulullah SAW apabila sampai ke Madinah daripada musafir, baginda tidak masuk di waktu malam dalam perjalanan itu. Mereka, yakni Rasulullah SAW dan sahabat yang bersama, telah hampir ke Madinah. Ummu Sulaim di waktu itu terasa sakit, yakni sakit hendak melahirkan anak. Jadi beberapa bulan selepas berlakunya kematian anak ini, Rasulullah pun bermusafir. Kemudian Ummu Sulaim ini pun ikut juga bersama Abi Talhah, ikut juga dia. Tapi pada saat nak sampai ke Madinah, Nabi selalunya takkan masuk awal. Nabi ada cara baginda Nabi SAW sebelum masuk ke Madinah. Jadi ketika itulah sakit pula lah perut, yakni sakit nak bersalin. Maka terhalanglah Abu Talhah daripada meneruskan perjalanan bersama Rasulullah SAW kerana Ummu Sulaim sakit. Jadi Abu Talhah nak bersama masuklah dengan Nabi SAW supaya berhenti sebentar, tetapi keadaan tidak mengizinkan, keadaan sakit isterinya itu nak melahirkan anak. Manakala Rasulullah SAW meneruskan perjalanan, Anas berkata, Abu Talhah telah berdoa, ya Allah, Engkau maha mengetahui bahawa aku sangat tertarik hati untuk pergi dan balik daripada musafir bersama Rasulullah SAW. Yakni kalau kita ini keluar lah kan, dalam bermusafir, berziarah ataupun ada urusan dakwah Islamiah ni, sudah tentulah kita tidak mahu terpisah daripada mula kita pergi, kita bersama di tempat kita berziarah, bermusafir, sehinggalah kita pulang. Kita tidak mahulah terlepas bersama, kerana keberkatan besarnya berganjaran pergi bersama dan juga pulang pun bersama berjamaahnya. Sesungguhnya aku terhalang seperti apa yang engkau lihat. Tiba-tiba Ummu Sulaim berkata, wahai Abu Talhah, perutku tidak lagi terasa sakit lagi. Teruskanlah perjalanan kita. Maka kami pun meneruskanlah perjalanan masuk ke Madinah. Apabila sampai di Madinah, Ummu Sulaim pun sakit semula. Maka dia pun melahirkan seorang anak lelaki. Ibuku, yakni Ummu Sulaim berkata kepadaku, yakni Abdullah lah kan. Jadi dia kata, Ummu Sulaim berkata kepadaku, wahai Anas, janganlah anak itu disusukan oleh siapa pun sehinggalah engkau bawa terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila sampai di waktu pagi, aku, yakni Anas, mendokong anak itu dan membawanya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni dia
meneruskan hadis ini, Imam Muslim meneruskan hadis ini sampai selesai. Jadi hadirin sekalian, kisahnya Allah gantilah kesedihan dan juga rasa sedih yang berlaku kepada Abi Talhah ni dengan seorang anak lelaki yang baru, yakni juga ianya dibawalah oleh Anas tadi berjumpa dengan Nabi SAW. Sebagaimana cerita awal tu lah, cerita yang awalnya pendek, ni panjang sikit lah. Ditunjukkanlah ceritanya Abi Talhah pun rasa marah sebab tak diberitahu awal. Tapi kalau dia beritahu awal, mungkin ada satu pula yang dianggap oleh Ummu Sulaim ataupun isterinya ini nanti akan lagi besar perkaranya. Katakanlah orang dah seminggu 2 minggu tak jumpa isteri kan, nak diapakanlah, nak dibagikan khabar gembira. Jangan balik-balik tiba-tiba macam-macam hal. Paip pecah, pintu roboh, apa lagi kan, atap. Jadi kalau seorang isteri yang baik itu dia menanti waktu yang terbaik untuk memberitahu masalah-masalah, kan. Tapi sekarang ni dengan adanya internet ni, telefon ni, Allahu Akbar, kita orang lelaki balik rumah lemah dah badan kan, macam-macam. Sebelum balik rumah aduan telah sampai, aduan berkala daripada rumah kan. Bang, jadi isteri yang nak jadi macam Ummu Sulaim ni dah tak ada lah sekarang, macam dah tak ada lah, kan. Mungkin ada, alhamdulillah, mungkin itu isteri kita, tapi dah tak ramai lah. Kalau ada orang perempuan, kalau sebelum balik tu dia nak cerita semua dulu, sampaikan lelaki nak sampai ke rumah, pusing di tempat lain dulu lah, pergi maplay dulu lah, kan. Nak ngadap masalah rumah, letih ni, gitu kan. Jadi kalau seorang isteri yang salihah, dia buat macam Ummu Sulaim tadi. Masalah paling besar, masalah kematian anak ni tak diceritakan kepada bapak dia, pada suaminya. Jadi dia bagi dulu layanan yang mesra, makan yang elok, dilayan, ditemankan, diberikan hubungan batin. Barulah kias-kias katanya bertanya kepada sang suami, kalau orang bagi pinjam, diambil balik pinjaman tu, boleh tak kita tak kasih balik? Maka itu kan kiasannya. Tapi itu pun meledak juga kemarahan Abu Talhah ni. Jadi hadirin macam sekalian, sudah tentulah kan, mungkin dia kenal Abu Talhah ini orang yang adalah barannya, sebab sehingga kan Nabi pun menyebutnya sebagai syahid yang hidup, seorang syahid yang hidup. Jadi ini adalah kaitnya dengan sifat ataupun perangai Abu Talhah ni yang mungkin berani orang dia, seorang yang cepat refleksnya terhadap suatu perkara. Jadi isterilah yang yang amat mengetahui bagaimana nak melayannya. Hadirin itu sekalian, jadi berlakulah beberapa bulan selepas itu, seperti doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mengandunglah isteri Abu Talhah ini. Kemudiannya Abu Talhah ini pun banyak ziarah-ziarah Nabi, perjalanan Nabi, dakwah Islamiah dibawa oleh Nabi SAW dari satu tempat ke satu tempat, diikuti oleh Abi Talhah. Kerana apa? Salah satu lagi dalam sejarah menyatakan perisai Nabi SAW ada 2-3 orang. Zubair bin Awam, termasuklah Abi Talhah ini. Jadi dia ni macam bodyguard lah kepada Nabi SAW. Dan dia risau kalau Nabi nak pergi berdagang, Nabi nak pergi berziarah, menyampaikan dakwah, melakukan tablighnya kan, dibiarkan begitu saja. Dia kalau boleh biar baginda Nabi Rasulullah SAW itu depan mata dia ketika menjalankan urusan agama. Jadi dia tahulah nak buat. Kalau ada orang menyerang ke, kalau ada orang buat jahat dengan Nabi, dia yang jadi perisai kepada Nabi SAW. Namun dalam perjalanan yang kembali pulang ke Madinah, dalam perjalanan berhenti sebentar, maka sakit pula lah Ummu Sulaim itu, sakit nak bersalin. Kemudian sihat balik. Jadi dia punya apa dia panggil ni?
orang nak bersalin kan, kejap-kejap sakit tu tiba-tiba hilang pula selepas didoakan oleh Abi Talhah. Dia kata tu, aku nak sangat masuk Madinah dengan Nabi SAW, tetapi ya Allah, isteriku dalam keadaan tak sihat ni, sakit dia. Namun selepas habis dia doa dibacakan, terus makbul, terus hilang sakit Ummu Sulaim. Lalu dia berkata, Abi Talhah dah tak sakit dah, bolehlah kita teruskan perjalanan. Masuklah, dia sempatlah dia mengekori belakang Nabi SAW, dekatlah, tidaklah tertinggal. Kemudian sampainya beberapa ketika selepas itu pun bersalinlah Ummu Sulaim, dan dibawa kepada Nabi SAW. Beberapa hari selepasnya itulah, kemudiannya dinamakan dengan Abdullah. Jadi hadirin minta Allah sekalian, ini adalah kisah ketabahan para sahabat Nabi SAW, daripada peribadi dia sehinggalah ujian yang berlaku kepada sahabat Abi Talhah ini. Kita tak terjangkakan ketahanan dia berhadapan ujian itu. Yang kita bandingkan pada diri kita, kita mungkin kalau tidak dibimbing oleh seorang Nabi, seorang Rasul, kita tak terdaya nak menghadapi ujian ini. Apatah lagi ujian di dalam bentuk kematian adalah suatu yang paling menyakitkan, yang bukan amat senang-senang nak diterima. Hadirin macam Allah sekalian, jadi yang matan panjang tu saya tak bacakanlah, saya bacakan pengajaran hadis Nabi SAW. Jadi saya cuba jugalah, kalau matan hadis saya tak bacakan, saya akan masukkan dia dalam pengajaran hadis. Kita ambil yakni yang pertamanya, Ummu Sulaim yang merupakan ibu kepada Anas bin Malik telah menunjukkan suatu contoh yang baik yang sepatutnya dimiliki oleh perempuan muslimah dan isteri yang salihah yang telah bersabar di atas kematian anak kecilnya yang disayangi karena imannya yang mantap dan akalnya yang tinggi. Begitu rupanya ini adalah satu lagi perlambangan wanita solehah. Dia cuba untuk menjaga hati suaminya itu. Dia tidak tergesa-gesa untuk memberitahu khabar-khabar yang tak baik ni. Dia proses dulu. Digunakan akalnya yang bijak dan juga keimanannya yang mantap untuk dia nak bagi tahu kejadian yang berlaku ni. Tapi bukanlah dalam maksud menyembunyikan terus, tapi dia nak mencari satu waktu yang sesuai untuk keadaan jadi harmoni, dapat diterima oleh pihak suami dia, gitu kan. Jadi di kalangan sahabat ini memang Allah anugerahkan kepada mereka isteri-isteri yang cerdik, yang menjadi mentor ataupun menjadi ikutan kepada wanita-wanita salihah yang lain. Hadirin tuan sekalian, saya melompat sikit lah, saya teringat kisah Rabi'atul Adawiyah. Jadi saya agak lupa sikit dia punya fakta dia. Jadi Rabi'atul Adawiyah ini, dia pernah nak dilamar oleh Sayyidina Hasan Al-Basri. Jadi Imam Hasan Al-Basri kata nak lamar lah. Apa jawapan Rabi'atul Adawiyah? Dia kata, sekarang ni aku sedang bertunang dengan Allah SWT. Oh, gitu. Dan aku merindui susuk tubuh Nabi SAW. Lalu ditanya, bagaimana engkau menyatakan rindu kepada Nabi SAW? Aku bersalawat kepada hadirat Nabi 25,000 kali sehari semalam. 25,000 kali sehari semalam. Saya pun bila berkongsi lah riwayat hidup Rabi'atul Adawiyah ni, terkejut juga kita kan. Maknanya macam mana masa tu menjadi panjang kepada seorang wanita solehah boleh selawat Nabi 25,000 kali sehari semalam. Bagaimana kisah yang berlaku pada Al-Imam Asy-Syafi'i, boleh khatam Quran pagi, siang, kemudiannya malam khatam lagi Quran. 2 kali khatam apabila masuknya bulan Ramadan. Mana datangnya masa yang mencukupi tu. Kita baca satu juzuk pun, itu pun bahagi 10 kan. Ada 20 muka surat, kemudian
Dolai hari ni, 10 hari barulah habis satu juzuk. Satu juzuk. Tapi di kalangan orang soleh berganda-ganda. Ajaib luar biasa. Kerana itulah bentuknya karamah. Tapi kita bukanlah nakkan yang ajaib itu, tapi kita nakkan apa? Mahabbah dan ma'rifat kepada Allah ni. Jadi bila kita baca kisah tu terkejut rupanya antaranya itu banyak lagi, rupanya didedahkan lagi beberapa lagi imam-imam yang besar-besar, syekh-syekh yang besar-besar, mereka bersolat kepada Nabi itu suatu waktu yang kita tak terfikir, yang kita rasa kita dah banyak solat kepada Nabi dah. Bila orang tanya berapa solat kepada Nabi, sehari 100 kali. Alhamdulillah. Ada tu 1000 kali. Alhamdulillah. Rupanya di kalangan orang yang betul-betul kasih pada Nabi sampai 25,000 kali. Maknanya 1 jam nak kena ada 1000 kali, ataupun paling kurang 900 kali, ataupun paling kurang lah 800 kali salawat pada Nabi, kali dengan 24 jam. Katakan 1 jam boleh buat berapa ribu. Kita pernah cuba tak? Yang pendek je, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak nak pakai Sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad. Katakan, kalau kita terasa tak sedap lah kan, kita nak nyanjung Nabi ni, sebutkan gelarannya Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau 1 jam tuan-tuan saya buat, saya baru dapat dalam 1400 kali 1 jam. Nak buat yang lain dah tak lah, 1400 pun dah okey lah, sayangan Nabi ni okey lah 1400. Rupanya ada lagi wanita yang kasih ikramkan Nabi SAW itu, berselawat kepadanya 25,000 kali. Jangan rasa besar benar kita punya amal, jangan rasa banyak ibadah kita. Sebenarnya dibandingkan dengan orang yang lebih tinggi amalnya, kita jadilah sebetulnya tawaduk kepada Allah SWT. Jadi Ummu Sulaim ni begitu, hadirin sekalian. Bila kembali kepada Ummu Sulaim ni, wah, masya-Allah, hebat. Jadi hadirin sekalian, masa dah sampai, kita berhentilah sampai sini dahulu. Nanti pengajaran ni kita akan baca dengan saya menyambung sedikit lagi matan daripada yang saya tinggalkan sebelum ni, untuk kita ulang-ulang balik, sebab kisah ni panjang. Moga-moga ada pengajaran yang terbaik untuk kita dan menjadi dorongan untuk menambahkan ibadat kepada Allah SWT. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله